Kita intro dulu. Banyak gila duit ahli-ahli parlimen ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Patutlah semua orang bergebut-gebut nak jadi ahli parlimen. Nak hidup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Alang-alang tengah kecoh pasal pencen kaki tangan awam ni kan, dan juga seruan berkenaan dengan untuk mengkaji kembali pencen ahli-ahli parlimen ini. Jom kita selusuri berapa sebenarnya jumlah allowance dan juga gaji ahli parlimen ini setiap bulan sebenarnya. Nice. Macam mana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadi ahli parlimen ini kadang-kadang lah kan menjadi impian ramai pihak. Bukan apa, bukan sebab mereka ni berkhidmat pada rakyat sangat pun sebenarnya kadang-kadang, minta maaf cakap lah. Tetapi allowance dan juga gaji mereka ini memang sangat-sangat tinggi. Ini cerita gaji dengan allowance tau. Belum cerita kalau diorang ni dilantik jadi menteri, belum cerita lantik jadi jawatan dalam JLC ke apa-apa ke sebagainya. Inilah menyebabkan begitu ramai sekali sanggup untuk masuk politik walaupun mereka tak ada kelayakan pun sebenarnya, tak kerti apa pun nak buat kerja, tapi setakat pandai cakap, pada sembang sebagainya, oh aku nak masuk politik, dapat jadi ahli parlimen. Masa itu memang kaya raya sungguh lah. Dan yang bestnya, tuan-tuan sekalian, mereka ini walaupun kadang-kadang ada yang macam tunggul kayu, tetapi bila mereka ini tidak lagi menjadi ahli parlimen, sama ada mereka ini berhenti ataupun mereka ini tidak lagi dipilih, mereka dapat pencen, tuan-tuan. Tapi sebelum kita cerita pasal pencen mereka, jom kita tengok berapa sebenarnya allowance mereka ini kalau ikutkan. Yang pertamanya, allowance wajib. Ini memang termaktub dalam Akta Saraan Ahli Parlimen. Yang ini, tuan-tuan sekalian, jumlahnya RM16,000 setiap bulan. Ada nak akta? Saya pernah share pun benda ni dekat video ni. And then kemudian, tuan sekalian, ini cerita pasal allowance yang wajib tau. Tiap-tiap bulan, kira macam gaji pokok lah saya cerita. Berapa pula allowance kecil-kecil tu? Macam contohnya allowance untuk driver lah, allowance untuk rumah lah, whatsoever. Semua allowance ni kan, kalau kita campur-campur, dekat RM10,000 allowance yang kecil-kecil ini saja. So campurkan RM16,000 dengan dekat RM10,000 ni, maknanya setiap bulan ahli parlimen ini akan dapat lebih kurang RM26,000. Dan ini tak termasuk allowance kalau diorang datang parlimen, allowance kalau diorang pergi ke mesyuarat ataupun bengkel kerajaan, allowance kalau mereka jalankan tugasan rasmi luar negara atau dalam negara. Oi, kalau campur-campur, tuan-tuan sekalian, diorang punya allowance campur dengan itu, campur dengan ini, bulan-bulan RM40,000-50,000 tak lari sebenarnya. Ini cerita pendapatan bulanan mereka. Nak cerita tentang pencen pula. Berkenaan dengan pencen ini, tuan-tuan sekalian, obviously memang kita tidak akan ambil kira allowance kecil-kecil itulah, sebab itu kira macam perks tambahan. So diorang akan kira berdasarkan kepada RM16,000 gaji pokok tadi itu. Berdasarkan kepada akta yang sama, Akta Saraan Ahli Parlimen ini, pencen mereka ini ialah pada kadar 3/5 daripada jumlah allowance yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, iaitu RM16,000 tadi. Bermaksud allowance mereka sebulan ialah sebanyak RM9,600, dekat RM10,000 pencen bulanan. Pencen diorang lagi banyak daripada pencen pegawai kerajaan yang grade tinggi tau, kalau nak ikutkan. Dan apakah kelayakan untuk mendapatkan pencen ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau penjawat awam biasa, kalau tak menjadi kesalahan saya, mereka kena berkhidmat dalam sektor awam selama 21 tahun minimum untuk melayakkan mereka mendapatkan pencen. Tetapi ahli-ahli parlimen ini, untuk melayakkan mereka mendapatkan pencen, mereka hanya perlu berkhidmat sebagai ahli parlimen selama 36 bulan sahaja. 3 tahun berkhidmat dalam satu penggal itu, kira tak sampai sepenggal lah katakan. Mereka berkhidmat 36 bulan, selesai perkhidmatan mereka, tahun depan, penggal depan, mereka tak dilantik lagi sebagai ahli parlimen ataupun kalah pilihan raya ke apa ke, pencen jalan, tak ada masalah. RM10,000 dalam tangan. Jadi sebab tu kita rasa pelik, tuan-tuan sekalian, nak sembang tentang nak masukkan pencen kaki tangan awam dan sebagainya, sedangkan pencen ahli parlimen ini gila-gila punya banyak, dan kelayakan untuk dapatkan pencen mereka ini, ya Allah Tuhan Karim, senang sangat-sangat. Sedangkan penjawat-penjawat awam ini, polis, tentera dan sebagainya, sebagai contohnya kan, tak ceritalah kerana dekat jabatan kerajaan, mereka ini kena bekerja 21 tahun at least untuk melayakkan mereka dapatkan pencen tersebut. Kalau mereka ini bersara awal, tak dapat. Itu pun jumlah tak banyak sangat sebenarnya. Kalau gaji dia orang RM3,000, rasa-rasa pencen dia orang tak sampai RM1,500. Ini kiraan kasar je lah. 36 bulan. Dapat pencen dekat RM10,000 sebulan. Hoi lah, macam betul. Sebab itu saya pernah buat video itu, tuan-tuan sekalian, untuk menceritakan kalau betul kerajaan hendak menjimatkan perbelanjaan, mereka kaji balik pencen ahli parlimen ini. Sebab kalau mereka kaji balik, mereka akan dapat jimat at least RM2 bilion setahun tau. Bukan main-main, RM2 bilion setahun. Bahkan kalau nak ikutkan, pencen ahli parlimen ini rasa-rasanya tak tolak dengan KWAP. Tapi penjawat awam ini, gaji mereka ada caruman dalam KWAP. KWAP inilah yang akan menjadi tempat untuk mereka dapat pencen sebenarnya. Jadi, pencen kaki tangan kerajaan
kerajaan ini bukannya duit kerajaan 100%, tetapi memang duit mereka yang telah dicarumkan dalam KWAP. Nampak tak dekat situ? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bangkitkan semua ini bukan sebab apa. Bukan sebab saya dengki sangat dengan ahli-ahli parlimen ini. Wah, dia dapat banyak, aku dengki nak suarakan benda ni. Tidak. Saya cuma mahukan keadilan untuk penjawat-penjawat awam ini. Sebab mereka ini membanting tulang untuk mendapatkan pencen mereka. Tetapi ahli-ahli parlimen ini, ada di antara mereka tak berguna pun, macam contoh Syed Abu Husin tu, tak berguna sepatah haram pun, tetapi dapat pencen dekat 10,000 sebulan. Dan yang memastikan dia dapat pencen itu antaranya lah orang-orang pejabat-pejabat awam ini yang berkemungkinan besar akan hilang pencen mereka. Ironi kan? Orang yang mengundi untuk ahli parlimen ini dapatkan pencen 10,000 sebulan, mereka ini yang bakal kehilangan pencen mereka yang tak berapa sen sangat tu. Nampak tak dekat situ? Tak adilnya keadaan pada ketika ini. Ini tidak adil. That's